Bidang media pada saya pada hari ini selaku Ketua Portfolio Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Negara Perikatan Nasional untuk memberi beberapa komentar berhubung dengan perkembangan semasa isu, khususnya isu krisis konflik Palestin-Israel. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih pada Wisma Putra dan Kerajaan Malaysia kerana membulatkan tekad untuk menyertai persidangan UNGA istimewa ataupun tergempar esok hari di New York, khusus membincangkan krisis yang sedang berlaku di Gaza ketika ini. Dan saya yakin dengan kekuatan diplomasi kita seperti mana yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga barisan diplomat kita akan membantu usaha kita untuk menghentikan peperangan yang ada di Gaza ketika ini. Walau bagaimanapun, saya khawatir melihat perkembangan yang sedang berlaku ketika ini bila mana di Amerika Syarikat, speaker yang terbaru telah dilantik untuk House of Representatives, Mike Johnson, yang mana antara kenyataan terbaru beliau, sejurus saja beliau mengangkat sumpah menjadi speaker House of Representatives, ialah beliau akan meluluskan, dia akan bantu mengusulkan dan meluluskan bil berkenaan dengan bantuan 100 bilion kepada Israel, kepada Ukraine dan perkara-perkara yang membantu dasar Amerika Syarikat. Dan semalam juga dalam Majlis Keselamatan PBB, usul yang dibawa oleh Amerika diveto oleh China dan Rusia kerana usul tersebut tidak mengambil kira menghentikan pertumpahan darah yang sedang berlaku kini. Malah usul Amerika tersebut berat sebelah kepada Israel, dan ini menunjukkan PBB sudah pun hilang, Majlis Keselamatan PBB sudah pun hilang moralitinya untuk menyelamatkan keadaan ketika ini. Memandangkan Gaza pada hari ini, hospitalnya sudah pun berdepan dengan masalah ketiada makanan dan juga elektrik kerana bekalan tak sampai-sampai. Jumlah bekalan tak sampai kerana sepadan Rafah ni tidak mengizinkan banyak lagi kontena-kontena untuk masuk. Jadi we are in the brink of a serious genocide. Malah Netanyahu sendiri telah pun memberi amaran pelancaran perang di peringkat Gaza ni akan bermula tak lama lagi. Jadi saya sebenarnya harap Yang Perdana Menteri, walaupun beliau telah melakukan yang terbaik, tapi saya rasa masih ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki oleh Malaysia, khususnya dalam menghantar nota bantahan kepada Kedutaan Amerika Syarikat, memanggil Duta Amerika Syarikat ke Wisma Putra untuk menyatakan bantahan yang lebih tegas kepada negara-negara yang melihat dan membantu Israel meneruskan serangan-serangan ini. Jadi saya rasa apa yang dibangkitkan oleh ahli parlimen seperti Muar, seperti Sembrong, Pasir Mas tadi adalah satu yang munasabah. Kalau benar ada negara-negara Eropah ataupun negara-negara sekutu Israel mengugut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita kena sama-sama bantah dan pertahankan institusi Perdana Menteri. Seperti mana kita selama hari ini rally behind Datuk Seri Najib, Dr. Mahathir, Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin dalam hal-hal yang melibatkan kedaulatan negara kita dan common cause. Jadi ini perkara yang saya harap kerajaan mampu berkongsi maklumat dengan kami pembangkang, khususnya kalau kami diperlukan untuk menjadi bad cops dalam diplomasi. I use this term very clearly. Ada masa kita tahu kerajaan tak boleh bercakap terlampau deras, mungkin pembangkang yang boleh. Kalau we are backbenchers, kami duduk dalam Dewan Rakyat, we have more latitude to speak, to condemn our trading partners dan sebagainya, because the consequences dia tak sebesar eksekutif. Itu yang saya maksudkan bila usul dibawa tu ditolak. Kita nak biar Dewan Rakyat jadi perisai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kenapa speaker tolak? Hari ini Dewan Rakyat habis awal. Kenapa tak boleh biarkan 1 jam lepas ni, pukul 4 sampai pukul 5, untuk bahaskan tentang jenayah perang berjaman Netanyahu? Pagi tadi Menteri Luar jawab. Tak jawab secara terus terang. Yang dikatakan kes ke ICC itu benda lama, 2019. Yang kita bangkitkan ni adalah
peristiwa 2 minggu lepas, pengeboman hospital dan gereja dan banyak lagi. Semalam pasar raya kena bom. Terlampau banyak bukti-bukti yang mengatakan jenayah perang telah berlaku di Gaza selama 2 minggu ini. Jadi itu yang kami maksudkan. Kita tidak mahu politikkan hal ini, ya. Jadi saya harap kerajaan pertimbangkan lagi untuk kita bukan saja sekadar berhimpun di PBB, tapi juga menggerakkan segala kudrat diplomasi kita. Gerakkan NAM, gerakkan OIC untuk membawa usul yang sama tentang jenayah perang. I think now it's all about political pressure. It's not enough just on humanitarian ground. Sebabnya Amerika tidak akan menghalang Israel untuk buat apa sahaja ketika ini. Melibatkan, sebab the house in America dan Dewan Rakyat diorang tak ada division. Sangat sedikit yang menolak usul untuk mempertahankan Israel di Amerika kerana kekuatan AIPAC, Israel lobby itu terlampau kuat dalam politik Amerika. So it's up to us here from this side of the world dan juga di negara-negara Eropah seperti Spanyol, Norway dan banyak lagi yang sedang dan cuba membantu menoktahkan krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza. Itu satu. Alright, isu kedua ialah berkenaan dengan tadi saya dengar perbahasan Yang Berhormat Berwas dan Puncak Borneo, dan saya baru baca berita tadi Sarawak State Assemblyman Bak Kelalan, dan saya tak ingat seorang lagi siapa, melahirkan rasa khawatir dan gusar tentang direktif daripada Kementerian Pendidikan untuk buat solidariti di peringkat sekolah. Atas alasan katanya terlampau muda untuk anak-anak murid kita buat solidariti yang ada tema geopolitik yang berat. Okeylah. Saya boleh kata bersetuju dalam hal ni kalau benda ni tak perlu dipaksa sekolah untuk buat, ya. Tapi saya nak ingatkan kepada wakil-wakil rakyat ini, ya. Walaupun kita tak nak buat di sekolah, pelajar-pelajar di Malaysia sudah menjadi terkenal satu dunia semalam, ya. Bila laporan-laporan berita menunjukkan walaupun mereka tidak dibenarkan berhimpun macam kami semalam depan kedutaan Amerika, tapi anak-anak pelajar kita ini buat perhimpunan secara virtual dalam permainan video Roblox. Ya. Anak-anak muda kita, budak sekolah rendah, 9 tahun, 10 tahun, darjah 4, darjah 5, boleh buat perhimpunan virtual dan mendapat perhatian dunia dalam bahasa Arab, Perancis, liputan yang meluas. Menunjukkan betapa sebenarnya anak muda kita kreatif dan mereka pun faham. Mereka tak perlu tahu segala-galanya tentang masalah konflik ini, tapi atas dasar kemanusiaan. Anak-anak kecil kita di peringkat sekolah sudah pun terlibat dengan solidariti ini. Dan saya nampak ini perkara yang penting dan saya ucapkan terima kasih kepada streamer, seorang pendidik nama Cikgu Zaid. Beliau inilah yang mengepalai solidariti Palestin di Tanjung Mas Roblox itu. Satu perhimpunan yang menarik dan Malaysia terkenal dengan solidariti virtual ini kerana adik-adik ini. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada adik-adik sekolah rendah, sekolah menengah yang bermain Roblox, menggunakan Roblox sebagai satu medium untuk menyatakan solidariti, untuk bertakbir, berdoa, baca kunut nazilah supaya sampailah semua ini asbab kepada perberhentian krisis peperangan di Gaza dan menyelamatkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah di Palestin. Jadi itu respons saya kepada ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak yang menyatakan bantahan mereka untuk mewajibkan solidariti isu Palestin ini di sekolah-sekolah. Saya bersetuju, kita tak perlu wajibkan, tapi jangan halang anak-anak muda kita berekspresi sama ada di sekolah maupun dalam atas talian secara virtual untuk kos ini. Jadi itu sajalah yang ingin saya kongsikan. Kalau ada apa-apa soalan daripada media. Sorry, I'm not saying AIPAC, tapi AIPAC, American Israel punya lobby. But not AIPAC. Tapi okey, saya boleh jawab AIPAC tu. Yeah. You're right, that's a good question. I'm going there actually. Saya fikir kalau keadaan tidak berhenti, ya, maksudnya esok ada unggah. Kalau katakan usul tidak diluluskan ataupun divetokan, kita patut boycott to send a strong message kepada Amerika Syarikat. Sebabnya
Kalau kita tidak bersatu dan bertegas dalam hal ini atas dasar prinsip kemanusiaan yang jelas, Israel akan buatkan apa yang berlaku di Gaza seperti padang jarak, padang terkukur. They're going to level Gaza and commit genocide, clear genocide there. So I think Malaysia, as part of APEC members, can opt out. After all, we have so many diplomatic avenue that we are part of. Now Indo-Pacific, we have BRICS, we have so many. I think the Prime Minister can be present in many other avenue. But for this time alone, I'm sure this could be an exception for Malaysia. This is my view, a strong view that I would take, for Malaysia to leave or to not to be part of APEC as a sign and show of solidarity with our Palestinian brothers and a strong protest towards America, towards the US for allowing this massacre to continue. Ada soalan lagi? I like your coverage on Malaysia Kini. Thank you for using a strong headline.